Assalamualaikum, kita berjumpa dalam Life by Design. Prof. Muhaya bertanya, Heliza Helmi menjawab. Okey, saya banyak soalan nak tanya. Pertama nak ucap tahniah dulu. Pada umur yang sebegini, di mana saya sebagai seorang doktor, tengok pasien, ambil darah, cocok orang, tu saja, vision tidak besar. Alhamdulillah Allah kurniakan ijazah hidayah untuk sangat memberi manfaat. Boleh saya nak tanya sekian peribadi, saya rasa ramai orang nak tahu. Sebab Heliza Helmi ni sibuk kan, follower dia ramai. Dan saya yakin apa yang Heliza buat tu menjadi inspirasi kepada remaja di luar sana. So apa sebenarnya fokus kehidupan Heliza? Dia macam ni, dahulunya macam tu lah, bila saya berada dalam industri seni, kita pun yelah menyanyi balik rumah, lepas tu sampai satu tahap kita rasa jiwa kita kosong, kering. Bila kering, satu benda yang ni tak betul ni, suatu perkara yang kita kena cari, iaitu ilmu itu sendiri kan. Dan akhirnya bila kita, betul lah Prof kata kan, bila kita niat, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Padahal waktu tu saya tidak tahu ke mana tempat untuk saya pergi belajar, memang tidak tahu. Tapi tiba-tiba bila saya niat nak pergi usrah, terjumpa dengan Ami Idris, dengan Irma Hasmi, mengatakan kita baru nak tumbuhkan usrah fitrah untuk selebriti-selebriti belajar agama lah. Saya tersyukur, alhamdulillah, seronok sangat-sangat waktu tu. Kita rasa macam minyak kereta, tiba-tiba kalau minyak kereta tak ada, tak boleh bawa kereta. So bila kita pergi majlis ilmu ni, kita rasa macam lapang, tenang jiwa kita. Itu yang kita nak, ketenangan yang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Pergi ke usrah dan sebagainya, sampai satu tahap lagi saya rasa, apa tujuan aku? Allah bagikan nyawa untuk kita berada di muka bumi Allah. Adakah sekadar ataupun semata-mata untuk diri kita, ataupun sebenarnya kita ni ada tugas lain untuk memberi manfaat kepada orang lain? Sehinggalah saya mendengar satu hadis Nabi SAW yang sahabat saya share berkenaan dengan memberi manfaat, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Dan ketika itu saya kata, apa manfaat yang saya boleh bagi pada orang lain kan? Sedangkan ilmu saya pun tak ada, tak banyak dan sebagainya. Tapi Allah telah menggetarkan jiwa saya apabila berlaku peperangan di bumi Gaza pada tahun 2012 sebenarnya. Waktu tu saya masih lagi belajar di Universiti Malaysia Sabah. Malam tu saya dengar lagu Mahizin. Mahizin nyanyi Palestine, tomorrow will be free. Saya menangis teruk Prof, menangis, pergi bas menangis, nak tidur menangis. Saya kata, ya Allah, kesiannya saudara kita, kesian sangat-sangat saudara kita, apa sebenarnya saya nak buat? Saya pun berdoa, tapi Allah hanya menjawab doa saya itu bila peperangan pada tahun 2012 itulah yang saya jumpa Prof. Ingat tak Prof? Yang saya pergi ke rumah Prof, cerita, saya tunjuk video ni, saya baru balik daripada Gaza. Sejam saya cerita kat Prof kan waktu tu. Lama duduk kat rumah tu kan, kita nyanyi. Cerita pasal tu saya kata, ya Allah, ini yang antara perkara yang boleh membesarkan jiwa. Bila kita nampak orang lain susah, kita tak rasa sebenarnya kesusahan kita terlalu kecil. Bila kita nampak Allah uji orang lain lebih besar, kita rasa ujian kita terlalu kecil. Dan syurga itu mahal, dan mereka yang dapat melepasi ujian-ujian Allah SWT ini, insya-Allah mereka akan dapat syurga Allah. Mereka punya aim nak masuk syurga Allah. Sebab itu bila kita jumpa anak-anak kecil di sana, kita kata, kesian kamu diuji seperti ini, kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan ahli keluarga, kehilangan kaki tangan. Tapi mereka kata, jangan kesiankan kami. Allah uji kami seperti ini untuk kami ni bersiap sedia untuk jumpa dengan Allah. So saya kata, Allah Akbar. Kita pula bila diuji, kita kata, kenapa aku diuji? Kita mula melenting, kita mula rasa putus asa dan sebagainya. Jadi saya banyak belajar daripada mereka yang berada di Gaza. Dan selepas pergi ke Gaza, saya kata tak boleh jadi, saya nak kena pergi ke tempat lain pula, iaitu Syria lah. Sebab kalau kita nak bebaskan bumi Palestin, kita kena bebaskan Syria dahulu kan. Dalam erti kata kita nak bagi misi bantuan kemanusiaan, dan saya nak belajar sebenarnya daripada mereka. Dan bila pergi kat sana Prof, Allahu Akbar, saya syukurlah ibu ayah memberikan keizinan. Bukan senang, kalau saya pun beritahu anak saya cantik, monik, umur macam ni, dibenarkan besar jiwa mak ayah. Masya Allah. Dan mereka siap doakan depan Mekah lagi supaya saya boleh pergi ke tempat-tempat seperti itu. Syukur alhamdulillah. Bila saya pergi ke Syria, saya sangkakan Gaza sudah dahsyat. Bila pergi ke Syria lagi dahsyat, Masya Allah. Saya jumpa seorang pakcik ni, saya kata pakcik, dalam bahasa Arab lah orang translate kan. Pakcik, kalau kita tak hantar misi bantuan kemanusiaan ni, pakcik makan apa? Dia kata, apa yang kambing makan tu kami makan. Maknanya kambing makan rumput, kami makan rumput, dia kata. Sebab mereka terkepung, mereka tidak dapat keluar. Dan kadang-kadang bila rumput itu sudah tidak ada, kami akan ambil kotak. Kami akan koyak-koyakkan kotak itu dan kami akan masak di dalam air kosong. Dan kami suap kepada anak-anak dan mengatakan, ini adalah makanan paling lazat, kamu makanlah. Mereka buat sup kotak. Sup kotak maknanya kotak dan semata-mata dengan air. Dan waktu tu saya pergi ke tempat yang mereka sembelih anjing, sembelih kucing, mereka makan itu.
Dan bila saya sampai kat sana, anjing dan kucing pun dah tak ada, sebab semua pun dah mati kebeluran. 2 tahun lepas, camp yang saya pergi, camp Yarmouk, 250,000 orang. Bila saya sampai ke sana, tinggal 25,000 orang sahaja. Sebab itu Masya Allah, kita ni banyak benda kan Prof, kita nak buat dalam hidup kita ni tak terkejar. Tapi kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kadang-kadang Prof, itu saya kata Prof terlalu banyak memberikan sebuah inspirasi pada hidup saya. Kita tak payah buat sibuk perkara yang kadang-kadang buat orang lain bergaduh lah, komen yang tak semena-mena. Banyak sebenarnya perkara yang boleh kita buat. Kita cari amal kebaikan yang banyak lagi aku tak buat. Kadang-kadang orang buat kebaikan, kita pun duk komen juga orang buat kebaikan. Why not? Daripada kita komen orang lain, kita sendiri pun meluangkan masa, tenaga, duit kita untuk buat kebaikan tu sendiri. Jadi kehidupan kita ni insya-Allah terisi, dan mudah-mudahan bila kita nak jumpa dengan Allah, kita cakap, ya Allah, ini antara yang aku buat, ya Allah. Presentation kita. Sebab inilah anak-anak Gaza kata, ramai orang risau bila esok nak buat presentation, kita pun tension malam tu tak tidur. Tapi tak ramai yang risau apa presentation kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, very profound ya. Betul. Saya nak beri input ya, di mana kadang-kadang kita nak bercakap pada mereka di luar sana. Macam Ija kata, fokus tenaga nak ke mana. Contohnya, kalau ada satu isu, ada orang dia sibuk komen, siapa betul, siapa salah. Siapa betul, siapa salah. Yang dia tu buat apa? Sebab itu, dalam ada masalah ni, ada orang, dia sibuk, dia analisa, tapi tak ada action. Jadi, kalau boleh kita fokus kepada apa yang kita hendak. Contohnya, kalau kita nak masyarakat kita sihat ataupun remaja tak bermasalah, jangan cakap pasal remaja bermasalah. Kita terus kata apa kita boleh lakukan untuk meningkatkan kualiti remaja. Ya. Okey, itu segi fokus. Apa bila Ija buat ni, apa perasaan bila tengok pada umur macam Ija ni yang tengah duk sibuk back branded, dating a boyfriend, Facebook, selfie. Macam mana Ija nak nasihat dia orang tu? Allah, kalau nak nasihat diorang, saya sendiri pun perlu mendapat nasihat sebenarnya. Kehidupan pun taklah ni sangat kan. Tapi Alhamdulillah, saya syukurlah pada Allah. Allah telah membuatkan saya sibuk. Mudah-mudahan sibuk ini sibuk yang bermanfaat. Betul. Kan kadang-kadang orang cakap orang tak punya masa, sebenarnya dia mungkin tak pandai menguruskan masa ataupun tak tahu bagaimana nak menguruskan masa kan. Jadi Alhamdulillah, pagi, petang, siang, malam, walaupun orang nampak, ya Allah, ke hulu ke hilir, mak saya dan ayah saya ikut ke hulu ke hilir, kena sampai terpengsan juga. Tapi esok mereka boleh berjuang sampai baru-baru ni semalam kot mak saya kata, seronok lah. Dia sendiri cakap, saya tak cakap apa. Seronok pula ikut Ija pergi ke sini, pergi sana, sebab kita selalu pergi ke program-program majlis ilmu, Ustaz Faru Jual, Ustaz Don, macam-macam kan. Macam orang. Aura yang positif, dan akhirnya kita rasa cas-cas kita pun positif, dan kita balik tu dengan keadaan yang happy, gembira. Betul. Jadi mungkin yang ada luangkan masa dengan perkara-perkara yang mungkin tak berfaedah dan sebagainya, itulah saya berbalik kepada Prof juga cakap apa tujuan dan matlamat. Macam saya dulu pun tidak ada hala tuju, hanya pergi menyanyi balik sampai situ. Akhirnya duit habis, saya kata tak ada boleh menyimpan pun. Betul. Tapi apabila kita sudah ada tujuan, kita nak bagi manfaat kepada orang lain, kita bila menggembirakan orang lain, Allah pasti gembirakan kita. Betul. Pasti kita akan cari ruang dan juga jalan kat mana nak buat. Antara yang dikongsikan oleh seorang ustazah kepada saya kan, ustazah ni waktu saya kat Mekah, dia pesan, dia doa, dia kata tolong doakan ustazah macam ni. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku ruang-ruang pintu jalan kebajikan yang aku boleh pergi. Mari kita minta pada Allah, apa lagi jalan yang aku boleh pergi untuk aku lakukan kebaikan. Kadang-kadang kita tidak tahu yang mana hak, yang mana batil. Kita minta pada Allah, Allah sibukkan kita dengan perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Satu kata-kata yang saya nak kongsikan, pernah orang kata, kita ni nak buat baik sebanyak mungkin sampai penat, sampai tak larat nak buat maksiat. Tak sempat nak maksiat. Betul. Nak mengumpat tak sempat, pasal kita sibuk kerja. Kalau macam saya tanya macam Prof balance. Contohnya macam saya pakai mata je. Okey, saya tengok patient. Buat operation. Sementara patient tu dicuci, saya tengok patient lain. Tengok patient lain. Kemudian katakanlah lagi 10 minit nak zuhur. Okey? Saya dah buat last patient. Okey, next patient tu dah jaga solat. Dah pergi sembahyang. Saya pun jaga solat. So, pesakit, staff nurse semua jaga solat. So, jadi staff sibuk, tak ada masa nak buat office politik ke nak mengumpat, tak ada. Masing-masing tahu tujuan. Kenapa Mak Ija rasa seronok? Sebab apabila kita berjumpa orang macam ni, bercakap, apa yang cakap ni sebenarnya makanan rohani. Kita fokus pada makanan fizikal, tapi makanan rohani kurang. Ilmu itulah makanan rohani, dan manusia, saya rasa Ija seronok sebab dari segi psikologi ni, Ija telah berjumpa makna kehidupan. Dulu masa Ija
jadi artis sebagai cita-cita. Want to be number one, itu cita-cita pandangan manusia. Tetapi bila makna pandangan Allah, maka Allah bersama kita, itulah you be like dalam lautan, Tuhan akan ke arah pantai yang sangat indah. Masya Allah. Yalah, macam Prof kata kan, saya pun bila-bila kerja semua tu kan, kadang-kadang kita rasa kita tidaklah all the way perfect. Kita ada rasa yang lompan-lompannya kan. Sebab itu saya rasa kenapa Allah bawa saya pergi jihad sini, pergi tolong orang sini, pergi tolong sini. Allah yang bagi laluan macam tu. Sebab Allah tahu kita lemah kat sini, nak bagi kekuatan, Allah campakkan kita kat sini. Bersebablah, sebabnya adalah salah satu usaha kita, jihad kita nak bawa balik ke Malaysia untuk kita sebarkan pada orang ramai, biar orang ramai pun sama-sama juga membantu saudara kita. Okey, soalan yang sensasi. Tak tahu boleh dibenarkan tanya atau tidak. Kalau nak sensor pun tak apa lepas ni. Okey. Apa perancangan masa depan Ija daripada alam perkahwinan? Perancangan ya. Nanti Prof tanya bila pula? Bila tak tu apa, saya tak tanya. Belakang kamera kita tanya. Okey. 3 perkara sebenarnya kalau sebut pasal perkahwinan ni, pastinya kita, ahli keluarga kita nak seseorang itu boleh bawa kita ni menuju jalan Allah. Betul. Pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan juga membawa kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara ini antara benteng kekuatan yang kita tahu kita lemah, tapi kita nak bersama-sama, bukan kita saja, bukan saya dan dia, tapi seluruh ahli keluarga yang kita nak pergi nanti kat syurga pun kita bersama-sama. Itu aim kita sebenarnya. Jadi orang selalu tanya bila dan bila kan, saya kata macam inilah. Saya tak tahu siapa dia, saya tak tahu bila, saya kata insya-Allah yang terbaik pada masa yang terbaik yang Allah akan kurniakan itu, maka jalanlah dia. Kalau tidak di dunia, insya-Allah di syurga. Tidak mengapa, sebab alhamdulillah kehidupan sekarang ni pun mungkin penuh dengan jadual-jadual yang lain. Jadi tidaklah orang kata jadi stres dan sebagainya kan. Alhamdulillah dan family pun sangat support. Kita pun ada family oriented yang sangat alhamdulillah. So mereka pun pastinya doakan yang terbaik kan. Doakan juga kakak saya nombor 1 pun belum juga. Belum lagi, masih puja. Sebab itu saya punya cadangan pada semua menonton ni, kita doa macam saya dulu pun, ringankan jodoh pertemuan, jodohkanlah. Tapi saya dulu je masa 15 tahun, orang kaya dulu. Orang lawa, baru beriman umur 15 tahun. Yelah, ada cerita dulu. Okey. Tetapi kalau boleh kita doa, gunakanlah jodoh yang baik pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Masya Allah. Dan kalau dapat zuriat yang baik, pada waktu yang baik, so Tuhan serah pada Allah. Kita bagi pada Allah. Bagi pada Allah. So dah menjawab semua soalan Jadi Ija, terima kasih. Terima kasih pada Ija kerana menjawab soalan yang sangat peribadi dan saya rasa sangat eksklusif. Tapi saya rasa Ija jawab sebab Ija sayang saya kan. Memang. Saya pun sayang Ija. Prop. Panggil Prop. Okey. Terima kasih banyak Ija. InsyaAllah berjumpa lagi. Sama-sama kita manfaatkan apa yang kongsi kali ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.